Menurut penulis terkenal Ubaidullah Jafar, kelas atas talian iaitu e-pembelajaran bermaksud satu siri pengalaman pengajaran menggunakan rangkaian digital untuk berinteraksi, mengkaji dan membincangkan isi kandungan pembelajaran. Perbezaan antara e-pembelajaran berbanding dengan kaedah pendidikan tradisional merupakan kelas dalam talian tidak memerlukan pertemuan tatap muka di lokasi fizikal. Macam pada ini, kami hidup di dunia abad 21 yang sinonim dengan kemajuan teknologi. Hanya 10 tahun yang lalu, kami memang tidak berupaya untuk membayangkan terdapatnya kaedah pembelajaran yang sepenuhnya berada di atas talian. Sambil menongkar arus permodenan ini, kemajuan perkhidmatan internet telah membangkitkan kemunculan beberapa contoh program bagi kelas atas talian yang muncul di pasaran masyarakat, terutamanya Google Classroom. Platform pembelajaran ini merupakan hasil penciptaan syarikat Mega Google yang hebat dan mudah digunakan untuk mengatur aktiviti harian pelajar dengan lancar. Selain itu, aplikasi web ini bukan sahaja membolehkan para pelajar mengikuti kelas dalam talian dengan mudah, malah juga menjadi alatan terbaik untuk para pendidik untuk mengendalikan bahan kursus, memberikan penilaian, mengesan kemajuan pelajar, menghantar maklum balas dan sebagainya. Melalui aplikasi ini, kesemua perkara yang tersebut dapat dicapai dari mana sahaja pada bila-bila masa. Google Classroom hanya merupakan salah satu antara banyak aplikasi lain yang merancangkan pendidikan di atas talian. Sebagai contoh, antara aplikasi lain yang telah memperkenalkan diri sebagai alat pendidikan pada persada antarabangsa sepanjang pandemik berlangsung termasuknya Zoom, Kumospace, Padlet dan lain-lain lagi. Sudah terang lagi bersuluh, aplikasi-aplikasi seperti ini telah merevolusikan pembelajaran atas talian. Pelakon terkenal Khabir Bedi pernah berkata, semua perkara pasti akan terdapat manfaat dan kelemahannya yang tersendiri. Kaedah pembelajaran atas talian tidak dikecualikan dari logik tersebut. Hakikat yang tidak dapat dinafikan merupakan e-pembelajaran mempunyai kebaikan dan juga keburukan yang nyata. Antara kebaikan kelas secara atas talian ialah mempunyai suasana pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dianggap mengembirakan adalah bahawa pelajar mempunyai kawalan penuh terhadap tempat mereka belajar. Sebagai contoh, apabila pelajar menjalani pembelajaran secara atas talian di rumah, mereka dapat memilih tempat yang sesuai dan selesa seperti di perpustakaan awam. Selain itu, penjimatan masa juga merupakan kebaikan di kelas secara atas talian. Hal ini kerana pelajar tidak perlu mengambil masa yang lama untuk sampai di sesuatu tempat pembelajaran. Salah satu lagi faedah untuk kelas secara atas talian adalah pelajar dapat membagikan masa dengan lebih baik. Pengajar selalunya akan memberikan masa atau waktu untuk setiap kelas yang akan dijalankan. Tetapi dengan kewujudan kelas atas talian, pelajar sekarang dapat mengatur jadual mereka dengan lebih mudah. Memandangkan pelajar juga ada hal yang perlu dilakukan di rumah, mereka boleh menyusun sedia masa mereka untuk belajar dan untuk urusan rumah. Persis kata-kata mutiara, ada bukit, ada paya. Kita tidak dapat menafikan bahawa kelas secara atas talian juga mempunyai keburukan, terutamanya perasaan pengasingan diri dalam diri pelajar. Hal ini demikian kerana kelas atas talian dilakukan secara sendirian. Perkara ini memberi kesan negatif terhadap motivasi pelajar yang perlu menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran baharu ini disebabkan oleh pandemik yang tengah berlangsung. Kadang-kadang kelemahan ini dipindahkan ke latihan yang dijalankan di forum atau dalam perbincangan dalam talian kerana mereka enggan menyertai atau melibatkan diri dalam aktiviti kelas. Pelajar-pelajar tersebut mungkin tidak menyambung secara kerap ke platform, tidak mengikuti jejak perbualan dan oleh itu pembelajaran mereka terjejas. Kehilangan fokus dalam kalangan pelajar juga merupakan antara keburukan kelas atas talian. Memandangkan pembelajaran secara atas talian ini bebas tanpa guru di hadapan seperti di kelas, sangat mudah untuk pelajar untuk melepaskan perhatian terhadap pembelajaran. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar akan mula hilang fokus setelah 15 hingga 30 minit kelas atas talian dijalankan. Mereka akan mula merasa bosan dan tidak berupaya untuk mengikut rentak pembelajaran dengan berkesan. Para pengajar perlu mengambil kira hal ini ketika melakukan kelas atas talian bagi mengelakkan keadaan tersebut berlaku. Kita sedia maklum bahawa pengalaman para pelajar-pelajar di kelas fizikal dan pelajar secara atas talian terdapatnya perbezaan yang nyata. Untuk mengenal pasti pendapat para pelajar matrikulasi tentang keberkesanan kelas secara atas talian sepanjang tempoh pengajian ini, kami telah menyediakan satu tinjauan yang dibuka kepada para pelajar matrikulasi seluruh Malaysia. Tinjauan tersebut dijalankan melalui kaedah Google Form dan sebanyak 150 orang pelajar telah mengisi tinjauan tersebut. Keputusan tinjauan tersebut terdiri daripada Kolej Matrikulasi Perlis,
Kolej Matrikulasi Kedah, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kolej Matrikulasi Kelantan, Kolej Matrikulasi Melaka, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Kolej Matrikulasi Labuan dan Kolej Matrikulasi Johor. Kebanyakan pelajar yang mengisi tinjauan tersebut datang dari Kolej Matrikulasi Kelantan iaitu sebanyak 82%. Dalam aspek jurusan, 64% responden terdiri daripada pelajar sains hayat, 20% daripada pelajar sains fizikal dan 11.3% daripada pelajar peragaunan. Secara umumnya, statistik menunjukkan hampir 44% pelajar sahaja yang sangat mengambil berat terhadap pembelajaran atas talian. 34% lagi pelajar kurang mengambil berat dalam kaedah pembelajaran atas talian dan 12% lagi pelajar tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembelajaran atas talian. Kajian juga mendapati bahawa lebih 52% daripada mereka menghabiskan masa selama 5 hingga 7 jam untuk menghadiri kelas atas talian dalam sehari. Malah ada juga yang sehingga 7 hingga 10 jam sehari. Hal sedemikian berlaku apabila mereka menganggap masa itu fleksibel apabila menjalani kelas secara atas talian kerana mereka tidak perlu bergerak ke tempat lain dan hanya perlu berada di bilik atau tempat belajar masing-masing sahaja. Oleh itu, terdapat juga segelintir pada pelajar yang menghabiskan masa belajar secara maya melebihi 10 jam sehari. Menurut carta tersebut, juga hanya 16.7% sahaja pelajar yang menghabiskan masa sebanyak 3 hingga 5 jam sehari. Oleh itu, purata menunjukkan pelajar kebanyakannya menghabiskan masa belajar selama 5 hingga 7 jam sehari. Statistik juga menunjukkan 46% pelajar memberi maklum balas yang sangat positif terhadap kelas atas talian kerana ia membantu dalam pembelajaran mereka. Namun demikian, hampir 38% pelajar memberi respon bahawa pembelajaran atas talian hanya memberi sedikit impak positif kepada diri mereka. Terdapat juga segelintir pelajar yang memberi respon bahawa pembelajaran atas talian tidak memberi apa-apa kesan yang positif ke atas diri mereka. Menurut carta, kumpulan tersebut hanyalah di bawah 16% sahaja. Namun, amatlah membimbangkan apabila hasil tinjauan menunjukkan terdapat 88% pelajar memberi respon mengenai tahap stres mereka ketika menjalani pembelajaran atas talian melebihi skala 4, manakala 24.7% lagi pelajar menunjukkan tahap stres mereka pada skala 3 dan selebihnya menunjukkan stres pada tahap terkawal. Statistik yang menunjukkan tahap stres pelajar terhadap pembelajaran atas talian ini diambil ketika kemuncak pandemik yang melanda negara. Dalam kajian juga menunjukkan 44% pelajar yang mampu membahagi masa mereka dengan baik, manakala 36% pelajar lagi dapat membahagi masa mereka secara sederhana. Lebihan 20% pelajar lagi kurang mampu membahagi masa mereka dengan baik. Oleh yang sedemikian, kemampuan pelajar dalam mengatur waktu pembelajaran atas talian dengan baik adalah memberangsangkan. Data terakhir menunjukkan 44.7% pelajar amat menikmati pembelajaran atas talian, tetapi mereka menginginkan beberapa perubahan. 26.7% pelajar lagi tidak setuju dengan pembelajaran atas talian dan mengharapkan lebih banyak penambahbaikan terhadap pembelajaran secara maya. Adapun sebanyak 20.7% pelajar yang sangat menikmati pembelajaran atas talian, manakala 8% pelajar sangat tidak menyukai kaedah pembelajaran atas talian. Demikianlah data-data yang dikumpul oleh ahli kepala kami dalam tinjauan baru-baru ini. Akhirul kalam, kami sudah sampai hujung video dokumentari tersebut. Semoga maklumat yang dapat ahli kumpulan kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada para penonton. Tanpa membazirkan masa lagi, rumusan yang dapat kami buat dari keseluruhan isi dokumentari tersebut adalah pembelajaran atas talian telah menjadi antara norma baharu yang terhasil akibat pandemik COVID-19 ini. Kita tak dapat lari daripada hakikat tersebut, malah patut berusaha untuk menjadikan pembelajaran dalam talian sebagai satu budaya atau amalan di dunia baharu ini. Sudah jelaslah bahawa sesuatu perubahan yang hendak dilakukan bukan boleh berlaku sekelip mata. Ia memerlukan masa, sokongan dan dorongan yang kuat daripada pelbagai pihak. Semua pihak, khususnya para guru dan juga para murid, patut berganding bahu untuk merealisasikan matlamat tersebut demi masa hadapan bidang pendidikan di tanah air yang tercinta ini.